Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali kepada semua. Hari ini 21 Oktober 2020, hari Rabu. Bersama kembali Cik Mi dan juga rakan setugas Cik Am di mini studio RKTVN Dusun Tua untuk kita teruskan sesi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat kita sama-sama lagi hari ini untuk sesi bersama kelas di atas talian untuk pelajar-pelajar baru sesi Julai 2020. Alhamdulillah. Jadi selamat datang kepada semua yang berada di talian hari ini. Kepada yang sudah berada di talian, on kamera anda. Okey, seperti biasa, Syaiful Nur Iman. Okey, boleh dengar saya Syaiful Nur Iman Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Razing, wow, muncul Razing. Ni Okey, selamat kembali Razing. Ni baju kau mana Razing? Kau pakai baju Razing. Tak apa ikut, tak apa sir, seksi sikit. Jangan tak apa. Aduh Azim, buat masalah Azim. Okey. Aduh. Ini confirm cair Mat, Nanti yang kita punya kena sensor pula nanti dengan lembaga penapisan filem nanti. Okey. Hari ni Cik Fiza kita dah jadi pemandu lah. Oh ya, kita nampak Cik Fiza. Fiza kita masih berada di dalam kereta, mungkin trademark dia dalam kereta ni. Memang dia sentiasa bergerak. Asal kelas online je dia bergerak. Okey, tapi apa pun hati-hati di jalan raya. Jika anda memandu, berhati-hati. Okey, kalau ada orang lain yang memandu untuk anda, tolong jaga yang memegang steering. Pastikan anda berada di jalan yang benar. Okey, itu Firza, Aziz Aiman boleh dengar saya Aziz Aiman? Kalau boleh dengar saya thumbs up. Boleh thumbs up. Okey, alright, terima kasih Aziz. Tarmizi Zakaria boleh, kalau boleh dengar saya thumbs up. Kau angkat tangan macam ni pula. Tangan thumbs up macam ni. Macam ni macam tu tu baru thumbs up. Buka kamera tuan. Yes, on camera Muammar. Alamak. Orang habis main game Mute kau punya ni, mute kau punya mic mute. Yes. Okay, nampak jambul kau tu. Cik Am nak kumpul untuk ambil attendance hari ni. Okey, yang ni siapa lagi? Tengok. Mango for Life. Mango for Life pun ada ni. Rasa Mango for Life ni apa Iman juga rasa ni. Okey. Putra Rifai, selamat kembali Putra Rifai. Okey. Boleh dengar saya thumbs up? Okey, yes, mungkin ada delay sikit. Sir, bila nak busy lagi sir? Tangan. InsyaAllah. Okey, jadi untuk makluman semua, kita di Dusun Tua hari ni cuaca mendung, kemungkinan besar akan hujan sebentar lagi. Guruh sedang berdentum di luar sana. Okey, saya harap di tempat anda yang lain cuaca baik dan juga anda juga berada dalam keadaan sihat dan juga dijauhkan dari bahaya COVID-19 ini. Okey, jadi kita teruskan kita punya sesi hari ni. Kalau semua dah bersedia semua Cik Am? Okey. Jadi terima kasih semua yang berada di talian. Okey, kita ada 50 lebih. Alhamdulillah hari ni awal untuk ramai berada di talian. Saya nampak macam ada Cik Siti tadi. Okey, Adik Sagan hari ni pakai akaun lain Adik Sagan. Okey, tak apa, okey. Anda pakai akaun lain pun tak apa. Janji anda bagi tahu kami. Tak kisah, akaun mak pun tak apa. Maknanya ibu anda seorang yang IT literate.
Mana mak-mak sekarang pun dia kena tahu agak pakai ni benda-benda macam ni. Kan senang tu dapat makcik-makcik bawang nak bersidang. Okay, General Ilyas. Okay, salam adik. Okay. Razik, ya betul. Semalam kita sempat VC sekejap ni di grup. Cuma waktu tu agak kurang sikit sesuai, dekat-dekat nak maghrib lah tu. Tapi tak apa, insyaAllah kalau ada kesempatan lain kita akan bersiaran. Cuma hari ni kita akan bersiaran untuk rasminya. Di bawah IKTBN Dusun Tua. Jadi kepada pelajar-pelajar baru sesi Julai 2020, seperti anda sedia maklum yang kita masih lagi berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi kita usahakan juga untuk latihan kita dan juga kelas-kelas yang diperlukan untuk pembelajaran anda. Jadi untuk makluman anda semua, hari ini kita tidak bersendirian. Kita juga ada mana kalau ikutkan saya dan juga Cik Am juga ditemani rakan-rakan pengajar, pegawai dan kaki tangan yang bertugas di IKTBN Dusun Tua untuk bersama-sama dengan kita. Cuma mungkin mereka tidak akan interrupt secara direct sebabnya ada beberapa orang yang akan terlibat. Jadi terima kasih kepada yang sudi berada di talian dengan kita di hari ini. Okay. Itulah contoh dia mana mereka tidak sahaja terhad di kelas masing-masing tapi juga menyokong rakan-rakan lain di dalam program-program yang kita anjurkan. Baik, jadi Aziz Aiman, Aziz Aiman, yes, Cik Nazim QT, Nazim QT, terima kasih Cik Nazim. Your camera on, very good. Fawaz ni dia punya kamera dia on off atau mungkin dia punya line dia tak nak cantik. Yang lain semua dah ada. Jadi saya nak recap sikit. Semalam dari Cik Bat di cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti. Kita dah 2 hari dah bersama dengan Cik Bat. Jadi Cik Mi harap anda semua dapat input ataupun info yang terbaik untuk anda semua. Jadi hari ni rasanya pasangan Cik Bat pun masih lagi passing mic pada Cik Bat juga rasa hari ni. Dia akan meneruskan lagi sebabnya enjoy pula dengan Cik Bat bersama dengan anda. Jadi dia ada benda yang dia nak kongsikan dengan anda maklumat. Jadi untuk petang ni anda akan bersama dengan Cik Bat sekali lagi dari cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti untuk topik pembangunan portfolio. Ini topik ni sangat penting sebab kalau ikut pengalaman Cik Mi di IKTBN ni, mana ini adalah satu aset yang besar kepada pelajar, bukan saja untuk pembuktian, malahan sebenarnya menjadi modal anda bila anda nak minta ataupun anda nak pergi interview, ataupun ada orang yang berminat untuk nak tahu tentang apa yang telah anda lakukan. Ini sangat penting. Jadi sebelum untuk nak dipersijilkan, jadi perkara-perkara ni anda perlu tengok. Bagi mereka yang dah pernah buat SKM sebelum ni, saya rasa tak ada masalah. Tapi yang baru-baru ni, jadi anda perlu beri perhatian apa yang perlu anda sediakan, persiapkan sebelum menghadapi latihan ini nanti dan juga ketika latihan nanti. Saya rasa Cik Bat sudah bersedia di hujung sana untuk saya serahkan kursi ini untuk beliau menyampaikan taklimat pada petang ni. Jadi kepada semua yang berada di talian, yang on camera, terima kasih. So saya nak tengok semua orang, kalau yang boleh dengar boleh thumbs up, satu kali thumbs up. Bukan satu tapi 2 sekali Cik Nazim. Very good. Alright. Yang lain, Tarmizi boleh thumbs up Tarmizi, gambar mungkin agak sangkut. Hazwan, alhamdulillah. Mango Falai ni rasa Iman rasa. Iman So kepada yang lain yang sudah berada di talian, jadi untuk yang seterusnya hari ini Cik Mi persilakan Cik Badrul, Cik Badrul Hisham Ismail ataupun Cik Bat
untuk menyampaikan taklimat kepada petang ni. Hari ni dia well prepared untuk anda, khas untuk anda. Jadi silakan Cik Badrul untuk yang seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang setia selama 2 hari yang lepas masih lagi kekal berada di talian, okey, dengan muka-muka yang nampak ceria, ada senyum sikit tu, dan bersama-sama saya kawan-kawan saya berada di konti sebelah yang sedang membangunkan struktur kurikulum bagi Institut Pelajaran Kemahiran Belia dan Sukan IKBN Dusun Tua. So, tanpa membuang masa, okay, yang dengar suara saya tolong thumbs up, tengok ada tak? Ya, okay, dengar jelas. Baik. Okay, saya akan terus kepada saya punya presentation pada petang ni. So kalau ada persoalan nanti boleh maklumkan, okay, kita akan cuba bantu dan kita akan jawab sebaik yang mungkin. Right. Siap, sampai clear? Right. Present. Belum Mana present ni? Dah masuk? Dah. Tak punya. Macam now. Ya. Baik, clear dah. Okey, terima kasih Cik Am. Okey, selesaikan kita punya technical punya kerosakan teknikal yang sikit. Okey, right. Pada petang ni tujuannya adalah untuk memberi panduan kepada saudara-saudari berkaitan dengan pembangunan portfolio. So portfolio ni kita boleh simpulkan ia adalah sebagai satu fail lah. Fail yang berkulit keras, okey, kulit keras mengikut saiz yang tertentukan. Okey. Okey. Fail ni biasa bermula pada saiz 25 mm, 40, 60 dan sebagainya lah. So tujuan pembangunan portfolio ni adalah untuk penyeragaman sistem penilaian latihan oleh semua IKBN seluruh negara melalui penyelarasan pembangunan portfolio calon. Panduan ini dipakai untuk semua program kemahiran dan pembangunan insan yang dilaksanakan di ILKBS. So di mana pun anda berada di ILKBS, kita gunakan panduan yang sama. Okay, right. Okay, objektif dia untuk menyediakan satu panduan yang lengkap untuk rujukan dalam pembangunan portfolio bagi memastikan sistem penilaian yang seragam, adil dan telus untuk digunakan pakai oleh semua ILKBS. Okay, ILKBS ni adalah singkatan bagi Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Okay. Right. Yang kedua, membentuk satu kaedah pengrekodan dan bukti-bukti penilaian yang komprehensif dan seragam supaya tidak berlaku pertindihan dengan arahan pelaksanaan penilaian oleh badan-badan persijilan seperti Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK, Suruhanjaya Tenaga, ST, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKKP. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, untuk menyediakan satu panduan lengkap bagi memastikan portfolio calon dibangunkan dan diuruskan dengan lebih sistematik. Dan yang terakhir, untuk menyediakan panduan dan tindakan personal dalam sistem penilaian yang dilakukan di ILKBS. Okay, itulah antara 4 objektif utama dia. Sebab kita nak bagi centralized dan tidak berlaku pertindihan dan keseragaman kepada semua ILKBS. Okay, pelaksanaan khusus di ILKBS. Yang pertama, secara asasnya pelaksanaan khusus kemahiran di ILKBS adalah berdasarkan konsep latihan bersepadu ataupun integrated approach dengan menggunakan pakej pembelajaran Kementerian Belia dan Sukan. Yang kedua, persijilan yang ditawarkan iaitu sijil teknologi, sijil lanjutan teknologi, diploma teknologi dan diploma lanjutan teknologi. Dan yang ketiga, pelaksanaan latihan ini dilaksanakan secara bersepadu dengan menepati kehendak badan-badan persijilan. So, kita ada 3
tujuan pelaksanaan khusus di LKPS. Okey, komponen penilaian yang keempat. Okey, komponen bagi yang pertama adalah komponen untuk program CJ Teknologi dan CJ Lanjutan Teknologi. Untuk penilaian yang dilakukan adalah subjek teknikal, subjek umum teknikal, subjek umum bukan teknikal. Yang keempat, core abilities. Dan yang kelima adalah latihan dasari. So benda ni yang saya cakap 2 hari lepas pun dia akan dibangunkan ataupun disimpan segala maklumat ke dalam portfolio ni. Okey. Seterusnya, program diploma teknologi dan diploma lanjutan teknologi. Subjek yang akan dinilai ataupun disimpan ke dalam portfolio ni adalah subjek teknikal, subjek umum teknikal, subjek umum bukan teknikal, core abilities, projek akhir dan latihan industri. So semua komponen, 6 komponen ni perlu diletakkan penilaian dia semua ke dalam portfolio. Okey, untuk pelaksanaan susunan atau portfolio. Okey, portfolio kemahiran persijilan Jabatan Pembangunan Kemahiran. So kita ada 4 cara susunan. Okey, yang pertama, portfolio kemahiran persijilan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Yang kedua, portfolio kemahiran persijilan Suruhanjaya Tenaga. Yang ketiga, portfolio core abilities. Dan yang keempat, portfolio subjek umum teknikal dan bukan teknikal. So kita ada pecahan. So kalau kata dekat sini pelajar perlu menjadikan minimum 3. Okey, minimum 3 portfolio perlu dibangunkan untuk menyimpan segala bukti keterampilan saudara-saudari. Okey. Untuk penetapan warna muka harapan. So setiap portfolio ni dia dibangunkan dan mengikut kod warna. So dia tidak akan jadi clash. Contohnya pelajar semester 1 dia takkan ambil awak punya portfolio. Semester 2. Semester 2 dia takkan ambil portfolio semester 3, semester 4 dan seterusnya. So pembangunan portfolio ni adalah berdasarkan kepada semester. Macam saya beritahu semalam, apa penilaian pun semua penilaian akan dilakukan di dalam semester tersebut. Okey, contoh untuk portfolio semester pertama. Okey, tengok semester pertama yang warna kuning So warna kuning adalah semester pertama. Dan warna kuning juga digunakan untuk pelajar semester 6. So ada 2 semester yang menggunakan 2 kod warna tak jadi masalah sebabnya bukan semua ILKPS yang menawarkan khusus sehingga ke tahap ataupun ke semester 6. Ada beberapa ILKPS saja yang menawarkan khusus hingga ke peringkat yang lebih tinggi. So kalau portfolio untuk tahap 1, semester 1, okey, subjek umum warna kuning, muka depan portfolio dia muka depan dia warna kuning, subjek JPK pun warna kuning, subjek core abilities pun warna kuning dan subjek teknikal untuk Suruhanjaya Tenaga pun warna kuning. Kalau semester 2 warna biru, warna merah untuk semester 3, warna jingga untuk semester 4. Semester 5 warna hijau dan semester 6 semula warna kuning. So dia akan rotate, berpusing-pusing. Okay. Dia ada 5 kali lah, 5 warna. Okay, untuk penebalan setiap portfolio ataupun filing, untuk subjek umum maksimum 40 mm. Okay. Untuk subjek JPK maksimum 65 mm. Untuk subjek kognitif 40 mm dan maksimum untuk subjek Suruhanjaya Tenaga adalah 65. So saudara-saudari tak perlu nak risau. Okay, nanti bila saudara-saudari dah lapor diri di LKPS ataupun dah lapor diri di Institut Kemahiran Tinggi Balai Negara Dusun Tua, saudara-saudari akan dibekalkan ataupun akan dimaklumkan berkaitan dengan folio-folio yang saudara-saudari perlu adakan. Okay, hanya saudara-saudari sediakan wang saja untuk membayar membeli fail tersebut. Okey, right. Berikut adalah contoh contoh subjek trust. Subjek trust itu adalah subjek teknikal JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Berikut adalah contoh muka depan bagi portfolio untuk JPK. Okey. Beza dia dengan yang lain adalah pada bahagian tengah. Okay, bahagian tengah dia ada maklumkan melalui Persijilan Kemahiran Malaysia melalui sistem pentaulihan JPK, sama ada SKM, DKM ataupun DLKM. So di bawah tu dia ada letakkan nama calon, nama saudara-saudari,
okey, nombor kad pengenalan dan kod NOS ataupun kod KBS dan kod NOS. Okey. Cuma makluman kepada saudara-saudari semasa pendaftaran nanti ataupun sebelum pendaftaran biasanya bahagian hal ehwal pelajar akan memaklumkan saudara-saudari perlu menyediakan beberapa keping gambar yang perlu untuk kita lekatkan. Salah satunya adalah di portfolio Jabatan Pembangunan Kemahiran subjek teknikal Okey, kat bawah tu kita boleh kena letak gambar lah. Okey, seterusnya yang ini berikut adalah RPK. Okay, Real Performance Knowledge. So segala makluman berkaitan dengan penilaian akan direkodkan, rekod penilaian kumulatif akan diletakkan ataupun segala bukti ujian penilaian sama ada teori ataupun amali akan direkodkan dan akan ditandatangan oleh pegawai penilai. Okey, RPK ni yang pertama, muka surat pertama biasanya dia akan paparkan nama pelajar, nombor baikat dan pusat latihan. Okey, kemudian ada contoh tantangan pegawai penilai dan pegawai pengusaha dalaman. Seterusnya dia ada subjek yang saudara-saudari akan ambil pada semester tu dan penilaian yang dilakukan berdasarkan kepada WIM, ataupun kertas penilaian yang bergantung pada bidang masing-masing. So pegawai penilai PP itu ada pegawai penilai hendaklah memotong salah satu garisan di mana modul. So yang ini bukan kerja saudara-saudari, ini adalah kerja pegawai penilai. Cuma untuk makluman, semalam saya ada bagi tahu jika saudara-saudari tidak lulus, tengok sana dia ada maklumkan PPD tidak perlu tantangan jika semua subjek gagal. So bila saudara-saudari cek balik dalam portfolio, kalau PPD tak tanda tangan, bermaksud saudara-saudari mesti ada satu subjek yang ataupun beberapa subjek yang gagal. So benda ni perlu diuruskan sebelum saudara-saudari memasuki peperiksaan akhir. Okey? Boleh Right. Okey, berikut adalah susunan kandungan fail JPK. So mungkin tak berapa nak jelas. Okey, nanti kita akan membagi ataupun memberi lampiran tersebut semasa saudara-saudari membangunkan portfolio. Okey, dia ada cara susunan dia, bukan kita susun sebarangan dia. So bukti-bukti itu perlu disimpan untuk diletakkan ke dalam bahagian-bahagian yang disyaratkan untuk pembangunan portfolio. Okey, berikut adalah untuk JPK So sama juga dengan subjek core abilities, cuma dekat depan dia akan ditulis Persediaan Kebaran Malaysia melalui sistem pentaulihan JPK NCS core abilities. Maklumatnya yang sama, cuma berbeza adalah dekat kod NOS. Kod NOS yang pertama untuk bidang dan kod NOS untuk abilities adalah berbeza. Saudara-saudari juga perlu menyediakan sekeping gambar untuk dilekatkan di muka hadapan portfolio berikut. Seterusnya adalah RPK. Sama juga dengan RPK subjek teknikal JPK. Saudara-saudari tak perlu nak mengusik ataupun membuat sesuatu di muka hadapan ni. So sama juga PPD tak perlu tantangan jika semua modul gagal. So saudara-saudari boleh cek boleh semak dengan PP dan PPD. Jika salah satu modul di dalam NCS tidak lulus. Berikut adalah susunan fail NCS. Ini adalah muka depan portfolio bagi penilaian sistem penilaian CGPA Suruhanjaya Tenaga. Untuk PW2, PW4 dan A1. Sama juga portfolio. RPK-nya pun sama.
dan susunannya pun hampir sama. Okey, untuk subjek umum sama juga, cuma berbeza mengikut pada penilaian ataupun kemahiran yang saudara-saudari lalui di Institut Latihan Kemahiran Bela dan Sukan. Okey, untuk subjek teknikal dan bukan teknikal, okey, peratus kehadiran adalah sangat penting. Okey, peratus kehadiran sebelum ni saya maklumkan peratus kehadiran sangat penting dan kehadiran tidak boleh kurang daripada 80% dan semua penilaian perlu dilaksanakan, okay, untuk mendapat keputusan sama ada lulus ataupun gagal. So keputusan lulus gagal ini berdasarkan kepada penilaian saudara-saudari. Okey, untuk penyeragaman, pelaksanaan dan pengrekrutan. Okey, yang pertama, pelajar ataupun calon hendaklah menjawab di atas mana-mana kertas penilaian ujian, kuis, tugasan bertulis pembetulan dengan menggunakan pen berwarna berdakwat biru kecuali tugasan yang dibuat menggunakan cetakan komputer. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk peringatan balik semula, apabila saudara-saudari melaporkan diri ke IKTVN 2, pastikan saudara-saudari membawa ataupun mempunyai pen yang berdakwat biru. Okey, pen berdakwat biru. Okey, yang kedua, kertas jawapan penilaian pelajar hendaklah diseragamkan kertasnya dari warna, saiz dan jenis kertas. Okey, yang ini hendaklah seragam. Tak boleh ambil kertas kertas majung ke, kertas kajang ke, masuk-masuk tak boleh. So dia kena seragam. Okey, pengajar P, pegawai penilai PP, pengajar elektrik, pengajar subjek hendaklah menggunakan pen berdakwat merah untuk menanda kertas, markah dan tandangan pada kertas penilaian. Saudara-saudari menggunakan pen warna biru, pengajar menggunakan pen berwarna merah. Okey, untuk PPD, pegawai pengesah dalaman, dakwat ataupun menggunakan pen berdakwat hitam sahaja, tak boleh warna lain. Okey. Semua kertas penilaian, ujian, kuis, tugasan hendaklah menggunakan kertas A4 berwarna putih. So kat sini kita dah bagi jelas A4 berwarna putih. Kita bukan nak kertas kajang, kertas warna-warni, kertas lukisan-lukisan pun tak nak. Kita nak satu kertas saja. Nak seragam A4 berwarna putih. Mudah sangat. Sangat-sangat mudah. Okey? Right. Oi, Cik Mi ada soalan Cik Mi sana? Okey, tak ada, cuma ni apa nak tinggalkan, itu nasib baik kertas putih A4 je lah. Ya. Ya, betul. Sebab ada setengah institusi dia tetapkan 80 GSM. Ya. 70 70 gram. Kita masih fleksibel kan? Fleksibel ya. Sebab So kertas berwarna putih A4. kertas A4 warna putih. Ya. Kertas A3 juga kertas maju. Bukan kertas maju, bukan kertas kajang. Okey. Terima kasih atas maklumat tu. Okey. Yang lain silakan perhatian dan juga untuk tindakan anda nanti. Baik, silakan jawab. Okey, peringatan semula untuk pengetahuan Cik Mi pelajar hanya menggunakan pen berdakwat biru sahaja, biru. Not hitam, merah tak boleh. So pelajar perlu beli pen warna biru. Okey, warna biru. Okey, untuk Persediaan Kemahiran Malaysia Jabatan Pembangunan Kemahiran. Penggunaan warna untuk pembangunan portfolio Persediaan Kemahiran Malaysia SKM JPK dan pemisah seperti adalah mengikut warna yang telah ditetapkan di dalam garis panduan para 6.1. So tadi ya. Okey, right. Saya kumpul dulu boleh tak? Saya kumpul dulu. Nanti saya akan jawab soalan tu. Okey, right. Saya kumpul dulu Okey, saya teruskan. Nama calon dan kad pengenalan pada RPK hendaklah ditulis menggunakan pen berdakwat hitam atau cetakan komputer berdakwat hitam. Okey. Okey, yang ketiga, nama pegawai penilai, PP dan pegawai pengusaha dalaman hendaklah menggunakan pen berdakwat hitam atau cok nama berwarna biru. Tanda tangan pegawai penilai, PP dan pegawai pengusaha dalaman PPD pada RPK hendaklah menggunakan pen berdakwat hitam. Okey. Bulatkan kaedah penilaian menggunakan pen berdakwat hitam. Tarikh penilaian pada RPK hendaklah ditulis mengikut tarikh terakhir mana penilaian yang dibuat bagi mana-mana modul bab CU berkenaan.
So tadi kita nak tanya, okay, ada soalan ni, kenapa pelajar kena guna warna biru sahaja? Okay, jawapannya mudah. Okay, jawapannya untuk membezakan, okay, membezakan tugas seorang pelajar dan seorang pengajar dan pegawai penilai. Yang pertama, nak membezakan. Yang kedua, okay, sebelum ni kita dapati bukan hanya di IKTM Nusa di Institut Latihan Kemahiran Bilik dan Sukan lain pun mempunyai ataupun menghadapi masalah yang sama. Di mana benda ni macam saya cakap yang 2 hari lepas, 1 hari lepas malam. So bila dekat nak ujung-ujung periksa ataupun nak ujung-ujung akhir, okay, dia akan jadi kan dekat CPKK ataupun dekat mana-mana bengkel. Disebabkan yang pertama, kebanyakan pelajar akan mengalami ataupun mendapati bukti-bukti keterampilan di dalam portfolionya telah hilang sama sekali, sama ada dimakan anai-anai ataupun basah. Okey. Kucing makan. Ya, kucing makan. Okey, right. Yang ini sebenarnya adalah tanggungjawab calon ataupun saudara-saudari untuk memastikan semua bukti penilaian lengkap ataupun ada bersama saudara-saudari. Sebab yang kedua adalah kita dapati sebelum-sebelum ni ada calon ataupun pelajar yang membuat fotokopi, salinan fotokopi untuk dimasukkan ke dalam portfolio. Okay, untuk menggamburi mata pegawai penilai ataupun pegawai pengesah luaran yang hadir ke institut semasa semasa verifikasi portfolio. So macam Cik Fabri kata, memplagiat. So kita kata plagiat, ya, membuat fotokopi. So kita tak nak benda-benda ni berlaku. So pelajar perlu menggunakan warna biru. So macam saya bagi tahu semalam, 2 hari lepas, markah yang saudara-saudari dapat 60 minimum dan 100 maksimum akan ditulis dan akan direkodkan ke dalam RPK tersebut. So boleh terjawab Okay. Okay, cuma sedikit spesifik band warna biru Ya. yang mata bola. Ya. Okey, yang mata bola biasa ataupun yang dapat basah. Awak basah. So kalau ikut pada panduan ni dia hanya warna biru. Okay. Warna biru. Dia tidak meletakkan ataupun menggariskan dawat warna biru jenis apa. Tetapi okay, saudara-saudari perlu faham, okay, kebiasaannya pelajar ataupun mana-mana calon untuk menjawab soalan peperiksaan menggunakan pen dawat ball pen yang bulat. Ya, ball pen mata bulat yang bukan yang dawat cair. Okey. Simple. Mudah sebenarnya tak perlu ketika cuma pen mata bola warna biru yang biasa. Ya, biru. Ya. Ya, mudah. Baik. Murah. Ada satu soalan lagi Pak. Ada ini dari Kalina Srikelana. Ya. Kalau tersalah tulis nak padam guna liquid paper tu, Okey. atau potong saja untuk perbetulkan kesalahan tersebut. Right. Bagus. Okey, soalan daripada Kamala ya. Okey, kebiasaannya kita tidak galakkan menggunakan liquid paper ataupun blanco untuk liquid paper untuk memadam kesalahan di dalam borang penilaian ataupun kertas penilaian. Contohnya di dalam ujian teori, terdapat kesalahan pada ejaan. So tak perlu nak buat gunakan liquid paper, hanya perlu potong saja dan tulis semula. Okey, right. Boleh. Okay, terima kasih Cik Pat atas penerangan tersebut. Jadi kita boleh teruskan dulu. Right. Sebab ini kita akan mula soalan untuk Cik Pat ini. Kita bagi peluang pada Cik Pat untuk selesaikan penerangan dulu. Okey, right, teruskan. Okey, saya teruskan
Okey, tarikh tantangan pegawai penilai PP hendaklah selewat-lewatnya 7 hari atau dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penilaian diadakan. So, saudara-saudari perlu ingat, perlu faham, tarikh yang dibenarkan hanyalah 7 hari daripada tempoh penilaian. So, kalau kata pegawai penilai menetapkan tarikh penilaian pada hari Isnin, 21 hari bulan, so 7 hari selepas 21 hari bulan adalah 28 hari bulan. Dalam masa tempoh tersebut perlu dilengkapkan. Okey, seterusnya tarikh tantangan pegawai pengesah dalaman adalah 14 hari daripada tempoh tarikh bekerja ataupun dari tarikh tantangan PP. Okey, right. Seterusnya, ketua pegawai luaran ataupun pengawas luaran hendaklah menandatangani cop serta tarikh pada ruang yang telah disediakan pada ruang RPK dengan menggunakan pen berdawat hitam atau cop ketua pengawas luaran atau pengawas luaran berdawat biru. So ini bukan tugas saudara-saudari, cuma ini peringatan kepada pegawai yang telah dilantik. Okey, right. Saya ulang balik semula. Untuk RPK, rekod penilaian kumulatif, RPK tersebut tidak boleh ada cacat dan cela. Maksudnya tidak boleh ada lukit paper, tidak boleh ada tulisan bertindih, tidak boleh ada pemadam ataupun pemadaman, dan tak boleh comot ataupun keropot maksudnya kita komotkan dia nak clear, bersih. Boleh guna ayat tu Cik. Lama tak guna komot. Sunat jinak kertas yang bersih dan cantik lah. So barulah penilaian ataupun bukti yang nak ditandatangani oleh pegawai luaran tersebut kemas. Okey. Untuk pengurusan portfolio, pengesahan dan verifikasi. Ini perlu diingatkan Okey. RPK hendaklah disusun dan diletakkan dalam portfolio yang telah ditetapkan seperti garis panduan tadi. RPK hendaklah disusun dalam portfolio. Yang seterusnya, RPK hendaklah disahkan oleh pegawai pengesah dalaman, ketua pengajar, pengajar letrik, pegawai verifikasi subjek seminggu sebelum peperiksaan akhir dijalankan. So, yang jadi masalah sekarang ni, bagi pelajar-pelajar baru pelajar-pelajar lama tak jadi masalah sebab dia dah pernah kena, baru dia tahu. So, pelajar-pelajar baru, untuk peringatan pelajar-pelajar baru, RPK perlu disiapkan seminggu sebelum peperiksaan akhir dijalankan. Seminggu sebelum peperiksaan akhir dijalankan, dah siap RPK tu, dah siap portfolio untuk disahkan oleh PPD ataupun KPE ataupun PVS. Seterusnya, portfolio sistem penilaian latihan kemahiran yang telah lengkap disemak hendaklah diurus sebaik mungkin di tempat yang bersesuaian oleh ketua jabatan, ketua cawangan penjelasan kualiti untuk pengesahan ketua pengawas luaran, ketua pengawas semasa verifikasi subjek nanti ni. So pada masa inilah tugas saya akan jadi lebih kritikal sebab saya akan dan bersama kawan-kawan saya akan memastikan semua portfolio diletakkan ataupun disusun pada tempat yang dibenarkan sahaja. Dan saya dan unit saya, rakan-rakan saya akan memastikan semua calon yang berdaftar dengan Suruhan Jaya Tenaga ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran ada menyediakan portfolio. Jika anda gagal menyediakan portfolio pada masa tersebut, anda boleh diklasifikasikan sebagai gagal. Ingat seminggu sebelum. Right. Portfolio yang telah lengkap disemak dan disahkan oleh PPD, KPE, PVS, KPL, PL hendaklah diserahkan kepada calon untuk simpanan calon berkenaan. Ini pun jadi masalah. Selepas mendapat tantangan pengesahan daripada semua pegawai-pegawai di atas, kebanyakan calon meletakkan ataupun membiarkan portfolio merata-rata. Ada yang tinggal di kafeteria, di perpustakaan, di surau, di masjid, ada juga tinggal di asrama. So mohon semua calon untuk memastikan semua portfolio disimpan dengan baik.
sehingga saudara-saudari dapat ataupun telah terima sijil kemahiran Malaysia. So itulah bukti utama Okey. Right. Seterusnya, pihak ILKBS tidak bertanggungjawab di atas kehilangan, kerosakan, kehilangan mana-mana dokumen dalam portfolio pelajar setelah penyerahan bertulis kepada pelajar berkenaan dibuat. So kita dah mention kat sini, pihak ILKBS tidak akan bertanggungjawab. Portfolio ni adalah tanggungjawab pelajar. Okay, pelajar perlu memastikan portfolio ni tidak hilang, macam saya kata tadi, tidak rosak ataupun diletakkan di mana-mana tempat supaya ataupun untuk meninggalkan portfolio ni kepada junior ataupun adik-adik di bawah ataupun di semester seterusnya. Junior. Biasanya dia bagi kopi lah. Okey, nak bagi junior senang, junior mudah, bagi junior kopi. So salah. So benda-benda ni tak boleh berlaku Sebab tu tadi pen berwarna biru tadi. Ingat pen berwarna biru. Right. Okey. Untuk tarikh kuat kuasa ni dijalankan pada 18. Okey, arahan ini buka kuasa pada Januari 2018 dan paduan ini dijalankan ataupun telah membatalkan panduan pengurusan portfolio versi 1 2017 sebelum ini. So begitulah sukarnya ataupun banyaknya tanggungjawab yang perlu saudara-saudari buat ataupun laksanakan semasa berada di ILKBS. Tapi saudara-saudari tak perlu risau sebab di ILKBS dan di IKTBN Dusun Tua kita mempunyai pegawai-pegawai yang mempunyai kemahiran ataupun yang boleh memberi kerjasama sepenuhnya apabila saudara-saudari memerlukan bantuan untuk pembangunan portfolio. So sekian daripada saya. Saya akan buka untuk soalan. Saya akan buka untuk soalan Cik Mi Silakan. Baik, ada. Pada pelajar-pelajar yang berada di talian untuk mengutarakan soalan. Pen warna biru basah atau kering Cik? Okey, biru kering. Biru kering. Basah ni nanti takut baju kau sekali basah bang. Dawat kembang, ya. Kena air nanti dekat kertas. Pen tu mahal. Pen tu mahal, betul Cik Mi. Perlu membuat modal menyediakan modal yang lebih tinggi pada pen dawat ball pen. Kalau tersalah masih lagi sempat kembali ke jalan yang benar. Kalau tersalah potong je lah kan. Right. Kalau terlanjur tulis boleh lagi dibaiki. Okey betul. Jangan tulis yang bukan-bukan. So minta tulis yang baik-baiknya. Okey, tanya A, jawab A. Ball pen, ya Cik Siti, ball pen, ya. Beli ball pen banyak-banyak. Kalau rasa murah hati, beli ball pen dan sedekah pada kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni pun sama. Hari ni bawa, besok tak bawa. Dia kata ball pen dia tinggal dalam apa ni, kat asrama lah, dalam beg lah, di dalam bilik kawan lah. Bukan ball pen lah, tapi pen warna biru lah. Okey. Apa ni? Ni terlepas ni. Okey. Cik, PW4 ada SKM tak? Atau lepas lesen dari ST je? Okey, untuk SR channel. Okey, untuk PW4, PW4 tak ada SKM, ST. Tapi yang terbaru untuk PW2, kod yang terbaru ada SKM. So dia ada dua, dia dapat SKM dan dia dapat ST, Suruhanjaya Tenaga. So dia ada dua untuk PW2, untuk intake 1 2020 bermula, intake 1 2020. So kita di Dusun Tua kita fokus dulu buat seketika ni dengan ST dulu kan. Ya. Okay, kalau tak perlu cakap SR channel ni kalau tak silap saya dia bekas pelajar IKTBN mungkin bertajam kalau tak silap saya. Okey. Jadi kebetulan saya tinggal SR channel. Jadi anda akan menyambung tahap di Dusun Tua barangkali kalau boleh respon di jadi terima kasih atas soalan tu. Okey, portfolio dah siap. Kalau lupa nak hantar, ini satu lagi.
Okey. Okey, portfolio dah siap tapi lupa nak hantar. Macam mana boleh lupa ni Kak? Okey, Daniel Rashid. Okey. Macam mana boleh lupa ni? Okey, yang ini individu punya lah sikap Okey, ni sikap individu. So, apabila pegawai pengasahan dalaman memohon anda mengumpulkan semua portfolio, okey, saudara-saudari perlu memastikan portfolio tersebut telah lengkap dan dihantar pada masa ataupun pada tarikh dan tempat yang ditetapkan. Okey? Okey, right, boleh. Gambar nak latar biru ke latar putih? Okey, background. So, biasanya kita gunakan background untuk pasport biru lah. Right. Saiz gambar tu biasa Saiz pasport. Kita saiz pasport. Okey, saiz pasport. Jadi saiz gambar, saiz pasport. Bukan saiz gambar kahwin. Tu dia lagi. Puan, kalau portfolio dah hilang tapi ada masa untuk buat balik portfolio tu boleh ke? Okey, biasanya kalau dah hilang ni wallahualam lah, susah nak ambil tahu lagi. Okey. So Syaiful Nur Iman, kalau anda berjaya menyiapkan portfolio tu dalam masa 3 hari, anda orang yang bertugas ataupun orang yang bertuah lah. Sebab penilaiannya sangat-sangat banyak. Sebab kita mengumpul segala bukti daripada hari pertama ataupun dari hari pertama saudara-saudari masuk ke bengkel sehinggalah hari terakhir. So kita ada lebih kurang 20 minggu. 20 minggu untuk satu semester agak sukar. Agak sukar saudara-saudari untuk menyiapkan kembali portfolio. Kecuali ada setempat yang tak ada ataupun yang hilang, mungkin boleh dapat membuat ulang semula dan perlu mendapatkan tantangan pegawai penilai. Okey, kerja dia lebih lebih remeh. Banyak kerja yang kena buat selain pada buat ujian semula dan perlu mendapatkan tantangan. Okey, right. Boleh ya? Okey, ada soalan yang ni dari Aziz Aiman ni, kalau hantar gambar boleh ke? Jadi kita rasa yang ini belum masuk lagi cepat. Ya, masih sempat lagi. Ya. Masih ada masa untuk memenuhi keperluan yang kita telah tadi lah. Ya, betul. Kalau kan di sekitar ni sebenarnya kita ada kedai Ya, betul. Ada kedai gambar. Ada gambar. Gambar kita ada di waktu 14 kita satu kedai di Dusun di Nandi di Nandi kita ada satu kedai. Jadi masih ada masa untuk anda dapatkan set gambar yang terbaru. Ya, betul. Itu satu kelebihan juga tu ada stok gambar yang baru lah. Kalau tak silap saya baru ni RM15 untuk 4 keping gambar berukuran pasport. Okey, tambahan je ni. Okey, gambar tu kalau boleh gambar yang terkini Gambar yang terkini. Tak nak masa gambar umur 12 tahun. Umur 12 tahun tak ada gigi lagi. Kan, gigi tak penuh. Bila umur dah 18 tahun ni rasa gigi dah penuh kan? Misai pun ada. So pada gambar ataupun perlu kemas lah, kan? Kemas, rambut kemas, sisir kemas, so berpakaian kemas semasa mengambil gambar. Rambut kemas macam Putra Rifai pun boleh kemas tu? Boleh. Okay, kemasan dia Thailand buat balik dia belakang putih ke dulu. Mungkin dia tertinggal kapal. Ya. Dia boleh rujuk balik. Okey, tu dia jawapan dari SR Channel dia cakap. Ya. Saya sambung Chasman A1 2 tahun dekat Ekipmen Sudua. Adakah subjek umum ada untuk Chasman 2 tahun? Ya, betul. Okey, ni kira SR Channel ni dia dah ketinggalan. Kita dah maklum kan 2 hari lepas ada subjek umum. Ya, tapi tak apa, kita bagi tahu lagi ada subjek umum. Okey, ada untuk A1. Okey, ada A1. Ada subjek umum, teknikal dan subjek umum. Ada. Right. Lagi ada soalan. Ini pembangunan portfolio ni nampak mudah tapi dia punya kerja agak-agak remeh Okey, dia ada kerja-kerja macam kerja-kerja pejabat. Susun file, masuk dokumen, cek dokumen. Ini semua kerja-kerja pejabat. So
kena kering yang sikit hati tu. Yang mana sebelum ni jenis lekeh, yang mana sebelum ni jenis halal balaya, lepas ni dia kena buat betul-betul. Lubang pun kena tepuk betul. Lubang untuk letak ke dalam portfolio tu. Tak mahu letak main tepuk je. Nanti tak sama. Okay, teknik dia ada teknik dia. So nanti pegawai penilai akan memberi bantuan. Okay, dorongan. Okey, portfolio tu ada lukis ke Pak? Ada lukis. Portfolio tu ada lukis ke? Nak lukis apa ni? So portfolio tu tak ada lukis bang. Okay, portfolio tu file berkulit keras yang buku hadapannya ada ditulis sama ada Jabatan Pembangunan Kemahiran, ST ataupun umum, subjek umum. So di dalam portfolio tu yang ada macam-macam. Kalau ada Syahrul Anwar Rizwan ni, jurusan apa ni? IPD. Kalau IPD adalah lukisan-lukisan tu mungkin akan dimasukkan sebagai bukti. Ya, kerja khusus akan dimasukkan ke dalam tu, bukti-bukti penilaian. Oh, penilai garang ke? Alah, penilai pun manusia juga orang. Semua orang. Kita tak ada bela kaki empat dekat sini. Right. Penilai garang ke? Jangan takut. Mak ayah kita dekat rumah pun garang kan? Jadi lah. Otomotif. Okey. Untuk otomotif, lukis-lukis ni tak ada sebenarnya. Tak ada. Kecuali pelajar-pelajar diploma. Dia ada sikit, ada masa buat apa ni, design untuk untuk projek akhir. Lauk elektrik, okey. Oh, Cik Mi. Okey, elektrik pun sama, ada subjek umum. Cik Am, boleh saya share ni Cik Am? Subjek yang dia orang akan belajar ni Cik Am. Boleh kejap 30 minit. Nanti dia orang kata apa, okey. Sekejap ya, saya share Saya share subjek. Kejap. Okey, right. Okey, dekat situ saya dah buatkan sedikit okey, right. Subjek teknikal, subjek umum teknikal bagi setiap jurusan yang berada di IKTBN Suntua. Sekejap saya kecilkan sikit bagi tarik sana. Banyak. Okey, ini tak perlu tahu sangat. Okey, right. Okey, dekat situ. Okey, saudara-saudari nampak Nampak? Okey. Right. Cuma dekat situ saya tak maklumkan warna-warni. Hanya saya saja yang tahu Okey, right. Cuma untuk saudara-saudari yang semester 1. Okey, tengok warna kuning saja. Warna kuning. Warna kuning untuk pelajar semester 1. Okey, right. Warna kuning untuk pelajar semester 1. Tengok. Semester 1. Okey, saudara-saudari boleh tengok kat depan tu subjek ataupun bidang mana yang saudara-saudari diletakkan ataupun pilihan saudara-saudari. So kalau kata saudara-saudari bidang contoh contoh pemisanan am, PAM, PAM. K ni K. Okay, K ni tengok. Okey, untuk PAM bahasa Inggeris 1 pada semester pertama. Okey, kemudian kepimpinan pada semester pertama. Kemudian pengetahuan agama Islam dan moral pada semester pertama. Teknologi maklumat pada semester pertama dan ada latihan kawat. So kawat ni pun rasa saya dah kurang sekarang ni. Dah kurang. Digantikan mungkin dengan subjek-subjek lain lah. Okay, tapi kawat ni mungkin ada lagi. Cik Mi, ada kawat Cik Mi? Ya, dia kawat masih ada tetapi dia tak dimasukkan di dalam transkrip. Ya, betul. Transkrip yang berbeza. So dia tidak dinilai. Okey, dia tidak dinilai. Dia tidak ada penilaian, tak ada pemakan. Subjek kawat dan pendidikan agama Islam. Ya. Yang itu akan dinilai secara amali oleh pengajar. Dan ada transkrip khas untuk mereka. Okey, untuk kawat dengan pendidikan Islam ataupun pengetahuan agama Islam ni ada penilaian secara visual ataupun amali. So kena buat preparation lah. Okey. Untuk paling tidak pun soalan bocor, bagi soalan bocor ni. Betul. Amali mudah yang mana
Fardu Ain. Ya betul. Lebih tepat sebenarnya ialah fardu ain. Ya, Fardu Ain. Jadi peluang untuk anda memasuki ilmu pendidikan asas fardu ain. Jadi mana kalau gambarannya al-ilmu bila amalin kasyajari bila sabrin. Jadi datang ke Nusantara kita kadang ada juga refresh dan juga kita penilaian untuk kita perbaiki lagi prestasi ibadah tu. Kita ada ustaz-ustaz yang kita bawakan dari Syakib dulu. Ya, betul. Baik, berikut adalah apa ringkasan yang saya buat pada setiap semester dan pada setiap bidang So boleh tengoklah. Okey. Baik. Boleh Baik. Saya stop dan saya kembali kepada ada soalan teknologi mekanikal Rian Panel Shalom. Okey, teknologi mekanikal ni bidang apa ni? Kita ada 4 bidang mekanikal di sini ni. Otomotif yang mana tuan? Okey, otomotif PK, PKP, PJB, semburan cat dan dam. Itu adalah kod bagi otomotif. Okey. Kalau rambang mata pakai, okey, saya kadang baca juga. Aircon yang mana tuan? Aircon PPU, PPUK. Aircon. Penyelenggaraan industri PI. Okey, PI. Okey, PI, penyelenggaraan industri PI. Ada lagi slide? Ada slide. Okey, right. Sekejap slide semula. Jangan baca sedikit, tengok balik bumi. Dia jadi kita keluar. Kita belum buka balik. Okey. Okey, right. Banyak tanya saya tak boleh baca sana. Okey, Cik Am nampak ke? Alright, good. Dapat ya? Okey, sana dua. Ini pun saya sorry. Tak keluar. Alright. Okey, nampak jam? Ada? Right. Untuk PPU PPU dia panggil PPUD, PPUK dan D ni diploma PPU. Okey, PW2, PW4, PJE A1 ini untuk electrical, pump, PI, professional arm, perniagaan industri, timpalan gas alka dan IPD dan diploma DIPD, diploma IPD. Ini untuk mechanical dan PK, PKP, PJB, semburan cat dan dam adalah untuk otomotif. Okey. Okey. Right. Ada soalan sana ni? Dan macam ni. Itu dapat apa beza nilai 1, 2, 3 susah ke nilai 1, 2, 3. Oh yes, ini mungkin Tahap-tahap. di sekolah tak didedahkan lagi benda ni. Ya. Okey, jadi kepada para pelajar selamat datang ke pendidikan latihan dan seterusnya. Jadi kalau kita dekat sekolah dulu kita ada matematik, satu kasih matematik. Kan? Jadi bagi kata 1, 2, 3 matematik. Jadi untuk di peringkat tertiap atau peringkat selepas sekolah menengah, sehingga yang dikatakan tadi ada PI 1, PI 2, PI 3. Jadi cepat penerangan sikit. Apa dia beza? PI 1, 2, 3 ni dapat. Okey, untuk pengetahuan semua. So BI 1, BI 2, BI 3 ni adalah mengikut pada tahap tahap persijilan ataupun tahap semester yang anda lalui. So pada semester pertama bahasa Inggerisnya level dia di bawah sikit. So untuk pengenalan pronouns ke, ada grammar sikit-sikit ke, itu di bawah basic dia, basic bahasa Inggeris. So dia level 2 dia ada sikit penulisan, dan level pada BI 3 tu dia lebih tinggi sikit lah. Dia ada mungkin ada karangan ke, ada cerita-cerita ke yang perlu dikarang. So ini technical English jangan takut. Dia bukan English yang
communication. Dia technical English communication. English Dia technical. bukan kesusastraan. Ya, dia bukan yang cerita pandai-pandai ni. Dia technical English. Takut dia baca Shakespeare pula. Ya, right. Jadi boleh jelas jadi I buat kalangan ke. Tak apa, sebab tu ada datang sini untuk belajar. Jadi apa, Aziz Aiman punya statement tu kan. Okay, tak apa, boleh sebab tu kita belajar dan terus belajar. Okay, kepimpinan tu subjek teknologi. Oh, kepimpinan. So yang ini expert dia ada kat depan saya tu. Yang pakai baju orange tu expert dia. Okey, Cik Mi, teruskan Cik Mi. Saya telah cakap tentang subjek kepimpinan. Yang ini memang kalau di sekolah memang tak ada lagi lah. So, akan diperkenalkan di Dusun Nur. Di bawah IMKBS kita ada subjek kepimpinan. Yang ini asas kepada pengetahuan corak-corak kepimpinan, gaya kepimpinan dan juga sistem pentadbiran negara yang anda perlu tahu. Ya. Sebabkan kita di bawah Kementerian Negara dan Sukan, kita ada peranan untuk memberi pendedahan kepada beliau tentang perjalanan negara dan juga bagaimana peranan anda sebagai seorang beliau di Malaysia. Dia sama subjek macam tata negara Cik Mi Kenegaraan dia. Sambungan dari tata negara yang kita gunakan tahun 70-an. Ya, sambungan dia. Kita ada upgrade dari situ. Terima kasih atas soalan itu. Okey, cuma yang sini kita ada lebih kurang 5 minit lagi kan? Okey. Okey, dalam jadi ingin kita jelaskan kat sini apa yang Cik terangkan pada slide tu sekarang ialah mata pelajaran atau subjek yang perlu diambil oleh pelajar. Okay, cuma nak jelas sikit bahawa subjek-subjek ni dia bukanlah keperluan dalam SKM. Ya, betul. Kena jelas kan? Ya. Sebab Dia mendukung. Yes. Jelas kan? Kadang-kadang pelajar kita keliru. Apa dia sijil teknologi dan apa dia sijil kemahiran Malaysia. Ya. Jadi apabila kita tawarkan sijil lanjutan teknologi automotif pemesinan am. Sijil lanjutan teknologi Mechanical Pemesinan Am. Ya. Jadi inilah subjek yang menjadikan sijil teknologi ini tadi. Ya. Jadi di dalamnya bersama datang kemahiran Malaysia yang akan melengkapkan terang tadi. Boleh jelas dulu sekarang? Ya, betul. Jadi sebab kadang-kadang pelajar saya dia masih kurang jelas. Ya. Jadi dia tak tahu kan apa dia kalau dia tengok kawan-kawan lain di institusi lain, dia tak perlu membaca matematik, sains kejuruteraan, bahasa Inggeris, IT dan sebagainya. Tetapi mereka masih juga mendapat sijil kemahiran Malaysia. Ya, betul. Jadi inilah dia yang membezakan kita di IMKBS dengan institusi lain. Dengan subjek-subjek ini sebenarnya inilah yang akan membantu anda apabila tamat di ITPN Dusun Nur ataupun di IMKBS untuk menyambung pelajaran anda, pelatihan anda di institusi arus perdana ataupun TVET, MTUN macam ini maklumkan dulu. Technical University Malaysia Technical University Network. Inilah pentingnya subjek-subjek yang anda ambil yang cepat present. Jika anda nak pergi jauh, anda perlu ambil serius subjek-subjek yang cepat tentang dan tadi. Sebab ini jarang loh kalau saya di minggu-minggu orientasi cepat nak kongsikan benda ni. Jadi hari ini dalam norma baru cepat ada ruang untuk nak kongsikan dengan anda semua di talian hari ini. Saya sendiri pun jarang lupa cepat nak cerita benda ni panjang lebar. Tapi alhamdulillah terima kasih cepat sudi bersama dengan kita untuk berkongsi maklumat ini. Tetapi akan dari masa ke semasa kita akan berjumpa lagi dengan cepat nanti. Apa nanti akan ada ruang-ruang bersama dengan anda di fikir ataupun di kelas-kelas anda. Mungkin barangkali dalam norma baru ni
Cik Pat akan berjumpa dengan anda di talian seperti ini. Jadi bersedia sebab selepas ini anda akan dikumpulkan mengikut jurusan ataupun kursus masing-masing dalam kelompok yang lebih kecil. Jadi lepas ni anda mungkin akan jumpa dengan tadi kalau nampak di talian kita ada Cik Imran, Cik Nazim yang akan dikenalikan oleh mereka ini nanti. Jadi di kesempatan ni kalau ada yang lain soalan-soalan boleh tanya sebab ini bagi saya tidak pernah penting untuk anda. Jadi saya tahu kalau macam yang ada di talian yang on camera macam Nur Saiful Saiful Nuriman kan, duduk setia bersama dengan kita. Terima kasih Saiful Nuriman, di Putra Rifai. Jadi rakan-rakan yang lain saya tak tahu mungkin kamera terpadam sedikit tu kan. Tapi ruang dan masa yang anda berikan untuk sesi ini amat kami hargai. Jadi kalau sebelum kita tangguhkan perjumpaan kita ini, jadi ada sepatah dulu dari sebelum kembalikan kepada saya untuk kita gunung hari ini. Silakan. Okey, baik. Kata-kata terakhir untuk kata-kata untuk semua pelajar-pelajar bakal pelajar IKTPN Dusun Tua. Okey, semoga anda ceria, semoga anda lebih maju ke hadapan dan boleh menjadi inspirasi kepada adik-adik ataupun kepada keluarga anda. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali pada dengan Cik Mi. Terima kasih Cik Pat di atas kesediaan berkongsi maklumat dengan kita hari ini. Okey, so yang lain terima kasih. Akhir kata dari kami di IKTPN Dusun Tua Mini Studio, Cik Mi dan juga Cik Am, jaga diri anda semua. Okey, patuhi SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Harap-harap anda tak kena saman 1000. Kalau langgar PKP 1000 tu boleh buat modal besar tu. Modal besar untuk nak belanja kat sini. Dari anda belanja untuk bayar saman, baik Ibu boleh buat kahwin tu. Baik, betul. Boleh buat kahwin. Azing nak kahwin. Saya nak kahwin dengan adik Azing. Gunakan Siapa tak nak kahwin you? kan. Jadi jaga keselamatan, jaga kesihatan anda semua. Okay, ingat macam yang Cik Raziz pesan hari tu, dia ada 3 perkara yang untuk menjadikan anda yang ke depan. Saya suka quote sebagai ASK. A is attitude, okay, sikap. S ialah skill, dan A ialah knowledge. Okay, ASK, attitude, skill, knowledge, sikap, kemahiran dan pengetahuan. 3 perkara ni perlu dirangkumkan untuk mendapatkan atau menjadikan anda modal insan yang bernilai tinggi. Okay, setakat ni Cik Mi akan kongsikan ada 3 dulu. Sebenarnya dia ada 5. Tapi yang 3 ni Cik Mi nak anda renungkan di mana anda punya kekuatan dan juga kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Okay, sebelum anda melangkah masuk langkah kaki masuk ke pagar Dusun Tua ni. Jadi kalau anda nak tahu macam mana Dusun Tua ni, anda boleh tengok di Facebook ex-IKBN ataupun pelopor pembina. Okay, jadi sebelum kita lupa, peringatan kepada semua pelajar-pelajar yang ini ada permintaan dari pihak pentadbiran. Yang pertama, saya percaya anda semua dah ada email. Okey, jadi kepada yang dah ada email semua, okey, pastikan anda pakai email anda sendiri. Kan, saya tahu ada yang tumpang email mak ataupun kakak dan sebagainya. Saya pun heran macam mana. Kalau tanya, kau ada email tak? Tak ada email lah cik. Kau ada pakai smartphone? Oh, smartphone ada cik. Aku sekeh juga budak ni.
Kalau kau pakai smartphone, confirm kau kena ada email. Betul, setuju? Setuju. Ya. Setuju. Alright. Okay, jadi pastikan selepas ni email adalah satu perkara yang sangat penting untuk masa sekarang ni dan juga ke depan. Jadi kalau yang belum ada email, nasihat Cik Mi, buat email tu jangan kau merapu. Faham? Saya tahu kau gelak. Kau gelak ya Syaiful kan? Saya tahu kan. Jadi ada sekarang tu dia punya nama akaun email dia, ya Rabbi. Jadi buat email, daftarkan email yang menunjukkan identiti anda yang terbaik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, zaman sekarang ni agak susah kan nak cari orang yang tak ada. Tapi kalau ada, Cik Min nak ingatkan, kalau yang belum ada akaun FB, okey, buka akaun FB. Mana daftar akaun Facebook. Okey, jadi kita akan berkumpul dengan lebih besar di sana nanti. Ingat okay. So, tapi bagus anda ada inisiatif dekat WhatsApp, itu bagus. Okey, itu tidak bagus, cumanya ada ruang yang lebih besar lagi yang kita nak kongsikan nanti. Okey, boleh jelas Putra Rifai, boleh jelas saya tak? Okey, terima kasih kepada yang berada di talian ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dia lagi ya. Okey, kalau tak ada kita akan jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okey, akhir kata dari kami warga Pulau Tanah ini. Sekian dulu, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Ingat, event Sultan, we are more than just event. Sekian dulu dari kami di kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan. Terima kasih.